Sumatera. Akhirnya barulah kita sampai ke tanah Melayu. Apa yang berlaku di Arab Saudi, kemudian term itu, Wahabi itu berkembang ke India, kemudian ke Sumatera, dan akhirnya sampai ke tanah Melayu. Sampai ke tanah Melayu agak lambat. Okey, sampai ke tanah Melayu agak lambat. Yang menariknya tanah Melayu, gelaran Wahabi ini diberikan kepada mereka yang balik daripada, bukan daripada Arab Saudi, tetapi balik dari Mesir. Di Mesir. Ini yang saya rasa macam kita kena betulkan semula pemahaman kita dan salah tanggapan kita. Sedangkan mereka ini yang digelar sebagai kaum muda waktu itu, kaum muda pada penghujung abad ke-19 itu tahun 1890 ke atas sehinggalah 1920-an. Lebih kurang 3-40 tahun ini, golongan ini digelar sebagai kaum muda. Khususnya selepas tertubuhnya ataupun terbitnya satu majalah yang sangat penting dalam menggerakkan reform, menggerakkan perubahan umat Islam, iaitu majalah Al-Imam. Majalah Al-Imam di Singapura yang diterbitkan oleh Syed Sheikh Al-Hadi. Syed Sheikh Al-Hadi ini menubuhkan di sana. Kenapa tubuh di Pulau Pinang? Tak tubuh di negeri-negeri Melayu? Okey. Sorry. Ya, sebab di sana, di negeri-negeri Melayu tadi, macam saya katakan, kita ada Undang-Undang Enakmen Islam 1904 Seksyen 9B yang mengatakan bahawa semua terbitan mesti mendapat kelulusan dulu. Kalau tidak, boleh dipenjara atau didenda. Tetapi terma ini tidak terpakai di negeri-negeri selat, ya, di Street Settlement, iaitu Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Oleh itu Syed Sheikh Al-Hadi menerbitkan majalah Al-Imam di sana 1906. Tahun 1906 yang meniru majalah Al-Manar di Egypt, di Mesir. Okey, di Mesir. Menarik untuk dilihat di sini betapa masyarakat ini termakan dengan propaganda yang disebarkan waktu itu. Golongan ini adalah golongan Wahabi. Golongan ini golongan yang memecah belahkan masyarakat. Golongan Wahabi katanya. Sebab apa? Sebenarnya mereka tidak ada, dia dah, kalau bahasa kita, tak ada point dah lah. Tak ada point dah untuk menyalahkan golongan ini yang menyeru kepada political Islam. Ya? Change, perubahan dan political Islam. Dalam majalah ini, Al-Imam ini, Syed Sheikh Al-Hadi, dia menterjemahkan majalah Al-Manar tadi. Banyak terjemahan-terjemahan, ya, daripada Al-Manar itu diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi di sini. Dan kontennya, kandungannya ialah tentang political Islam. Dari mana? Dari Egypt, Mesir, yang ketika itu sudah mekar gerakan-gerakan nasionalisme untuk menentang British. Di Mesir pun British juga. Jadi dia tersebar. Okey. Dalam Al-Manar, bila ditanya kepada pelajar-pelajar pada waktu itu, bila ditanya kepada pelajar-pelajar waktu itu, apa bezanya antara belajar di Arab Saudi ataupun belajar di Jazirah Arab ini dengan belajar di Mesir? Mereka mengatakan bahawa di Mekah anda hanya boleh belajar agama. Tetapi di Mekah anda hanya boleh belajar agama, tetapi di Mesir anda belajar agama beserta politik. Nampak tak? So di Mekah tidak ada unsur politik. Pelajar-pelajar yang pergi ke Mekah, dia tidak belajar tentang politik, tetapi dia belajar tentang ketulinan agama. Tentang sumber-sumber hadis di sana. Mereka bukan disogokkan dengan pemikiran-pemikiran agama. Ini yang disebutkan. Tetapi mereka belajar tentang political Islam itu kebanyakannya dibawa balik dari Mekah. Dibawa balik dari Mesir. Melalui antaranya ialah Al-Manar tadi. Kemudiannya digerakkan pula satu lagi majalah yang penting iaitu majalah Seruan Azhar yang ditubuhkan atau diterbitkan oleh sekumpulan pelajar Tanah Melayu, pelajar Malaya dan pelajar Indonesia. Seruan Azhar yang mengumpulkan tulisan-tulisan berkaitan dengan kebebasan umat Islam, keperluan umat Islam untuk mendapatkan pendidikan. Tidak ada lagi dikotomi antara pendidikan ini, pendidikan agama, pendidikan sekular, tak. Semua pendidikan adalah ilmu yang perlu umat Islam kuasai. So tidak ada dikotomi yang itu. Ya? Kemudian wanita perlu diberikan peluang yang sama rata dengan lelaki untuk keluar ke muka masyarakat, untuk keluar untuk membantu masyarakat menggerakkan perubahan.
Mereka perlu diberikan hak yang sama rata, hak yang mengundi yang sama, hak pendidikan yang sama. Boleh mengajar, mereka boleh menjadi guru. Ini yang dipropagandakan, dipromosikan oleh majalah Al-Manar contohnya. Saya boleh cadangkan satu bacaan yang saya kira bagus juga dalam membicarakan tentang pengaruh Egypt dalam menggerakkan perubahan kaum muda yang ditulis oleh Muhammad Rizwan Uthman dan Abu Hanifah Aris. Ini dari Universiti Malaya. Universiti Malaya, Muhammad Rizwan Uthman dan Abu Hanifah Haris. The role of Egyptian influences on the religious dynamics and the idea of progress of Malaya's kaum muda before the Second World War. Dalam journal British Journal of Middle Eastern Studies. Boleh try dapatkanlah kalau boleh akses ke journal. Boleh baca dan tengok bagaimana mereka ini, kaum muda ini dilabel dengan gelaran-gelaran yang sangat-sangat kata menyakitkan. Gelaran menyakitkan kerana semata-mata mereka ini bertentangan dengan golongan established. Okey. Golongan established itu siapa? Golongan established ini adalah golongan ahli agama ataupun golongan ulama-ulama konservatif yang sudah mempunyai kedudukan dalam kerajaan. Pada waktu itu kerajaan British. Mereka ini selesa dengan status quo mereka. Tidak perlu berusaha untuk menggerakkan perubahan-perubahanan. Hatta mereka ini menggunakan gelaran-gelaran self-aggrandizing, iaitu membesar-besarkan diri sendiri. Kita boleh baca dalam tulisan-tulisan Buya Hamka contohnya. Dan tulisan-tulisan Buya Hamka berkaitan dengan keadaan pemimpin-pemimpin agama di tanah Melayu, Sumatera dan juga tanah Melayu. Yang ditulis dalam Ayahku contohnya, yang mengkisahkan tentang ayah kepada Hamka, Haji Abdul Malik. Karim Amrullah, Haji Abdul Karim Amrullah. Haji Abdul Malik itu nama Hamka. Karim Amrullah dari Haji Karim Amrullah. Ya. Menceritakan tentang bagaimana golongan-golongan agama yang established, yang bekerja ataupun rapat dengan kerajaan British ini, mereka lebih senang dengan status quo mereka. Tetapi yang menggerakkan perubahan perlahan-lahan anti-British, ini ialah golongan muda, kaum muda. Okay? Kaum muda yang pulang dari Mesir, bukan pulang dari Arab Saudi, dan mereka ini bukan Wahabi. By no means they were Wahhabis. Datang dari mana gelaran Wahabi ini kepada mereka? Okey. Baik. Kemudian berlakulah perkembangan-perkembangan di sana, dan akhirnya satu perkembangan yang sangat penting saya kira untuk menunjukkan bahawa tak ada kaitan langsung antara tempat belajar di Arab Saudi itu dengan Wahhabism. Okey. Pada tahun 1937 berlakunya satu debat besar-besaran, bahasan besar-besaran yang saya dah pernah sentuh sebelum ini, mungkin ramai dah tahu tentang boleh ke tak boleh bela anjing di rumah. Okey. Dan ini bukan di rumah, sebenarnya di istana. Di Istana Kelantan tahun 1935 1937 lah berlaku peristiwa ini, iaitu waktu itu Sultan Kelantan, Sultan Ibrahim, memelihara seekor anjing Dalmatian, anjing yang tumpuk-tumpuk itu. Tetapi tidak dipersetujui atau ditentang oleh adindanya sendiri, iaitu Tunku Maharani, menolak bahawa mana boleh umat Islam tak boleh bela anjing. Tak temah kita ni Syafi'i, mazhab Syafi'i menolak untuk memelihara anjing untuk apa tujuan sekalipun. Akhirnya berlakunya pertikaian, pertelingkahan yang menyebabkan akhirnya Sultan Ibrahim tadi mengambil keputusan, walaupun baginda ketika itu menguasai Majlis Agama Islam. Tahun 1915 dah ada Majlis Agama Islam di Kelantan. Majlis Agama Islam pertama yang ditubuhkan negeri Kelantan, kemudian menjadi contoh kepada negeri-negeri Melayu yang lain di Kelantan itu. Tetapi Tunku Ibrahim tidak menggunakan kuasanya untuk apa? Untuk menyatakan better akan menyimpan juga anjing, tak ada siapa yang boleh kata apa. Ataupun Mufti Kelantan perlu mengeluarkan fatwa untuk mengatakan bahawa harus hukumnya untuk menyimpan anjing, tak. Tetapi satu debat dianjurkan, satu dialog, diskusi dianjurkan untuk apa? Untuk menyimpulkan bahawa dari segi hukumnya boleh atau tidak pelihara anjing. Dipanggil dua kumpulan, mewakili Tengku Ibrahim sendiri, iaitu boleh menyimpan anjing, boleh membela anjing. Yang kedua di bawah Tengku Maharani, iaitu menyokong Tengku Maharani yang mengatakan bahawa haram, langsung tidak boleh sama sekali umat Islam menyimpan anjing. Baik. Yang menariknya di sini yang saya nak tekankan atau saya nak dedahkan ialah latar belakang kedua-dua golongan ini. Baik.
Kalaulah satu golongan yang mengatakan bahawa boleh menyimpan anjing, harus menyimpan anjing ini dikatakan sebagai golongan Wahabi, kita tengok latar belakang pendidikan mereka. Mereka ini lebih 4 orang lah 4 orang, iaitu Haji Ni Abdullah bin Haji Wan Musa, iaitu anak kepada Haji Wan Musa itu tadi, anak Haji Wan Musa. Haji Wan Musa inilah bekas mufti, mantan mufti Kelantan. Sebelum itu anaknya sendiri Haji Ni Abdullah, kedua-dua mereka berpendidikan dari Mekah. Okey, dari Mekah. Kemudian Syekh Abbas Taha, Haji Abbas Taha, iaitu Kadi Singapura, berpendidikan dari Mekah juga. Kemudian Burhanuddin, Dr. Burhanuddin Helmi, yang kemudian menjadi yang di-Pertua PAS, menjadi yang di-Pertua PAS, yang berpendidikan bukan di Mekah tetapi dari Delhi, iaitu Universiti Aligarh dalam bidang homeopati, perubatan homeopati. Tetapi beliau juga mempunyai pengalaman atau pendidikan agama di ketika di tanah Melayu. So mereka ini semua kita boleh katakanlah ada yang nak menuduh bahawa tengok golongan ini balik daripada Arab Saudi, Mekah, kan, membawa balik fahaman Wahabi, mengatakan kita boleh talfik, kan, boleh pindah-pindah mazhab, katakan okey dalam hal ini kita menerima pandangan mazhab Hanafi ke mazhab Hambali yang membenarkan, kan, anjing. Tapi kita tengok barisan yang kedua ini, yang mewakili Tengku Maharani, iaitu Haji Ibrahim Yusof, mufti Kelantan. Dari mana pendidikannya? Dari Mekah. Kemudian yang kedua, Haji Ahmad Mahir, Qadi Kelantan. Dari mana? Dari Mekah. Haji Ahmad Abdul Manan, ahli mesyuarat ulama Kelantan. Dari mana pendidikannya? Dari Mekah. Haji Abdullah Tahir, ahli majlis mesyuarat ulama Kelantan juga. Dari mana? Dari Mekah. Jadi ini bukan soal pulang dari Arab Saudi menjadi Wahabi, bukan. Kalau kita tengok kedua-dua belah pihak ini dari Mekah, ataupun dari bahasa kita sekarang ini dari Arab Saudi lah. Masa itu tahun 1937 memang dah ada lah secara rasmi kerajaan Arab Saudi itu, kerajaan Arab Saudi ataupun negara Arab Saudi itu sudah tertumbuh. Jadi di sini tak boleh kita nak simpulkan secara sembrono bahawa kita katakan semua yang pulang itu Wahabi. Tak, sebenarnya itu adalah pilihan masing-masing dan bukannya membawa balik ideologi Wahabi. Nah, saya petik semula. Syekh Muhammad Abdul Wahab menolak sama sekali sufi tarikat. Tetapi Haji Wan Musa, mantan mufti Kelantan itu merupakan pengamal tarikat. Sufi, ahli sufi. Mengamalkan sufi tarikat. Tetapi pada masa yang sama beliau mempunyai pandangan dan beliau juga mengikuti dan juga melanggan majalah Al-Manar tadi. Majalah Al-Manar dari Mesir tadi. Jadi mereka ini bukan Wahabi, tetapi mereka ini sebenarnya menyampaikan risalah Islam yang benar. Tidak ada masalah, mereka tidak pernah menuntut dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Mereka tidak pernah menuntut ataupun mengakui bahawa maha guru kami adalah Syekh Muhammad Abdul Wahab dan kami ini adalah tergolong dalam persatuan pertubuhan Wahabism. Tidak. Ini semua adalah tuduhan-tuduhan liar oleh manusia-manusia yang tidak mahu berdialog, tidak mahu berdiskusi untuk mencari kebenaran. Kalaulah ikutkan kuasa Tengku Ibrahim sebagai Sultan Kelantan, Sultan Ibrahim tadi, baginda boleh sahaja memutuskan bahawa boleh menyimpan anjing. Tapi memilih untuk mengadakan dialog, diskusi antara dua kumpulan umat Islam yang mempunyai, ulama Islam yang mempunyai dua pandangan berbeza. Baik, diadakan perbahasan itu sehari suntuk di perkarangan Istana Cemerlang di Kelantan. Akhirnya, setelah berbalas-balas hujah, mereka pun sampai pada satu kesimpulan. Apa dia kesimpulannya? Tak ada kesimpulan. Kesimpulannya tak ada keputusan. Tidak ada sebarang keputusan yang diambil kerana masing-masing mempunyai hujah dalil masing-masing, sehingga kan tidak ada satu keputusan tuntas dicapai. Tetapi Sultan Kelantan nak juga, Sultan Kelantan nak juga satu keputusan dicapai. Dihantarlah satu watikah ke mana? Ke Azhar, ke Universiti Al-Azhar untuk meminta endorsement atau memintakan pandangan terakhir daripada ahli majlis fatwa Azhar yang diketuai oleh Syekh Muhammad Fahim. Tapi Syekhul Azhar masa itu Mustafa Al-Maraghi, Syekhul Azhar waktu itu, nak tanya sebenarnya boleh ke tak boleh umat Islam simpan anjing. Dan dibalas surat itu. Dibalas kembali surat itu ke Kelantan dan mengatakan bahawa boleh simpan anjing. Boleh pelihara anjing. Nah, perlu diingat watikah ini bukan dari Arab Saudi. Bukan dari Wahabi, tetapi dari Universiti Al-Azhar. Universiti Al-Azhar yang menjadi katakan kiblat ilmu lah. Kiblat ilmu sekian lama menjadi kiblat ilmu bagi umat Islam. Ini satu, akhirnya tuduhan yang mengatakan mereka ini Wahabi, berkiblat ke Arab Saudi semuanya terpadam.
Sebab akhirnya yang memutuskan bahawa boleh menyimpan tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu dengan syarat-syarat tertentu, ialah dari Majlis Fatwa Al-Azhar sendiri. So, saya kira itu sudah terhapus gelaran itu. Maka berkembanglah okey. Dari Al-Imam tadi, Al-Imam, majalah Al-Imam kemudiannya diharamkan. Bukan diharamkan, kemudiannya tutup pada tahun 1908. Lebih kurang 2 tahun je dia hidup. Dari situ dia kemudiannya disambung oleh majalah lain. Okey. Dari Al-Imam ditubuhkan Al-Munir. Ditubuhkan Al-Munir di Sumatera. Tetapi pada waktu itu apa-apa perkembangan di Sumatera dan tanah Melayu dia saling berkait. Okey, saling berkait kerana mereka ni duduk di sebelah-sebelah. Hanya dipisahkan oleh Selat Melaka sahaja. Dan Selat Melaka itu memang adalah medium pengangkutan utamalah, penghubung utama antara wilayah contohnya di Pagar Ruyung, Aceh apa semua untuk travel ke tanah Melayu pada waktu itu. Baik, dari sana ditubuhkan kemudian majalah apa? Neraca. Majalah Neraca oleh Syekh Abbas Taha tadi, iaitu Qadi Singapura. Kemudiannya akhirnya Al-Ikhwan 1926. Ini antara itu saya kata lebih kurang 30 tahun dalam tempoh reform modernization of Islamic thought, iaitu pemodenan. Apa isi kandungannya ialah kita perlu kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, meninggalkan amalan-amalan contohnya mengagung-agungkan personality. Jangan agungkan para ustaz berlebih-lebihan. Para ustaz, para ulama harus dihormati, wajib dihormati, tetapi bukan dengan mengagung-agungkan mereka sehingga contohnya Hamka menulis dalam Abuya, air basuhan tangannya diminum. Air basuhan tangannya diminum. Untuk apa sedangkan tidak pernah dilakukan sebelum itu kan? Nabi pun tidaklah mencontohkan perkara itu, bahawa Nabi kata kau minumlah air tangan aku, ataupun para sahabat buat begitu. Jadi apakah mereka itu lebih mulia? Ini yang ditentang oleh, bukan Sahul tetapi ditentang oleh golongan-golongan pembaharu tadi itu, golongan modernis. Yang bukan Wahabi, tetapi mereka ini semua berkiblatkan mana? Al-Azhar, Mekah. Tidak ada kaitan langsung dengan Saudi. Baik. Kemudian berlaku satu perkembangan yang saya kira penting untuk saya highlight di sini, saya perlu tonjolkan, iaitu British mengenangkan bahawa pentingnya Jazirah Arab tadi itu dalam politik atau perkembangan umat Islam di tanah Melayu. Mereka menumbuhkan political intelligence. Okey, mereka ada intelijen politik dan menumbuhkan satu bulletin of political intelligence dengan menghantar para spy, para perisik-perisik dan juga ahli intelijen untuk duduk di Mekah. Duduk di Mekah untuk mengetahui cara pemikiran masyarakat Islam, apa-apa perkembangan yang berlaku di sana, supaya tidak tersebarnya idea-idea pembaharuan ini. Idea-idea pembaharuan. Sebab apa? Umat Islam dari Mesir pergi ke Mekah. Umat Islam dari Indonesia, umat Islam dari tanah Melayu juga pergi ke Mekah. Maka di sana, macam yang dikatakan oleh Dr. Hogarth tadi itu, bahawa bahaya tersebarnya idea of reform ini boleh berlaku di mana? Di Mekah. Sebab semua umat Islam dia jadi melting pot di sana, pusat pertemuan umat Islam. So perlu dihantar intelijen di sana untuk melihat bagaimanakah perkembangan yang berlaku di sana. Okey. Tetapi di sini bukan tapi ada dihantar seorang pegawai yang mewakili tanah Melayu yang mewakili political intelligence tadi. Nama beliau adalah Abdul Majid Zainuddin. Okey. Abdul Majid Zainuddin menceritakan, ini menarik, dia kata mengapa bila sampai di sana orang Islam, orang Melayu kemudiannya pulang dengan perasaan yang rasa macam menyampah saja dengan Arab Saudi punya apa, sebab apa? Satunya ialah propaganda Wahhabism tadi itu, iaitu di sana ditakut-takutkan bahawa kita ini kadang-kadang kita kena jaga diri sendiri sebab ancaman golongan Wahhabi dari Najat itu datang tiba-tiba untuk menyerang kita, menanamkan ketakutan pada mereka. Ini saya kata tadi, kerjasama antara pemerintah tadi, Saud tadi, dengan British sendiri. Itu kerja mereka. Yang kedua, orang Islam di sana, mereka merasakan bahawa ini adanya peraturan tidak boleh merokok di Mekah. Okey. Adanya peraturan tidak boleh merokok di mana? Di kawasan Kaabah itu. Di kawasan Masjidil Haram tak boleh merokok, menyebabkan orang Islam, khususnya orang Melayu, dilaporkan oleh Abdul Majid Zainuddin, iaitu anggota Political Intelligence Britain itu tadi, mengatakan menyebabkan orang Melayu rasa macam, pelik kami dah biasa merokok ni. Sampai ke Masjidil Haram,
tak boleh nak merokok. Ini menyebabkan mereka irritating, irritated lah. Irritated maksudnya jelek lah dengan perangai. Kata contohnya kelompok yang dituduh tadi, kelompok-kelompok Arab Saudi Wahhabism ini. Kemudian mereka dikata di sana imam-imamnya Wahabi. Imam-imamnya Wahabi di mindset kepada mereka bahawa imamnya Wahabi sebab mereka tidak berkunut. Ini yang disampaikan oleh report oleh Political Intelligence Abdul Majid Zainuddin. Pada masa yang sama, Abdul Majid ini juga menulis bahawa betapa golongan di Arab Saudi itu, dia tak menyebut Wahhabism tetapi dia kata yang dilabel sebagai Wahabi. Dia kata bukan Wahabi tapi dia kata yang dilabel sebagai Wahabi ini sebenarnya mereka ini mengamalkan ajaran Islam yang tulen. Puritan ya, yang mahu kembali kepada ajaran Islam yang tulen, yang memetik Quran dan hadis dan melawan semua ajaran-ajaran atau amalan-amalan yang bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Okey. Baik. Ini yang menyebabkan mereka kata ajaran-ajaran ini kemudiannya maksudnya kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya dipraktikkan juga oleh kaum muda di Malaya. Tetapi kaum muda di Malaya, kaum muda itu sendiri sebenarnya satu gelaran yang diberikan oleh kelompok ulama tradisional di tanah Melayu. Sebab apa? Sebab ini adalah satu terma ataupun istilah yang agak memberikan keaiban, agak menyakitkan hati jugalah masa itu kaum muda. Sebab apa? Mereka ini memetik perkembangan yang berlaku di Turki, Young Turks ataupun Turki muda. Turki muda ini digerakkan oleh Kemal Atatürk. Dia bila bagi gelaran Turki kaum muda ini seolah-olah mereka ini menyamai apa yang berlaku di Turki muda. Sedangkan dua benda yang berbeza. Di Turki muda itu di bawah Kemal Atatürk menyeru untuk keluar daripada kongkongan agama. Sehingga diterjemahkan azan itu diterjemahkan dalam bahasa Turki. Azan dilaungkan dalam bahasa Turki, tidak ada larangan ditetapkan larangan untuk dibuat larangan untuk memakai tudung. Tudung dilarang. Lelaki dilarang untuk memakai kepiah serbahan, hanya pakai fez, topi mereka. Tapi ulama-ulama tradisional kemudiannya menamakan mereka ini kaum muda supaya masyarakat Islam ragu-ragu, takut-takut untuk menerima ini. Tetapi bijaknya kaum muda ini ialah mereka menggunakan media iaitu akhbar dan majalah untuk menyebar luaskan sehingga dikatakan Al-Imam dalam tempoh 2 tahun itu mencapai edaran circulation 5,000 naskah. Kita sedang bercakap tentang 100 tahun yang lepas 100 tahun yang lepas majalah diedarkan 5,000 naskah dari Singapura masuk ke tanah Melayu untuk menyebarkan idea-idea pemodenan, menyebarkan idea-idea emansipasi wanita. Kemudian walaupun dikekang akhirnya idea ini perlahan-lahan tersebar. Perlahan-lahan tersebar kerana idea ini membawa kita kembali kepada keturunan agama dan pada masa yang sama menentang British. Di sinilah buat kali pertama idea anti penjajahan, walaupun sebelum itu ada tapi secara sistematik kerana idea ini dilaksanakan melalui penubuhan madrasah yang mengimbangi ataupun menjadi alternatif kepada pondok-pondok tradisional yang ada. Pondok-pondok dah ada bermula tahun 1900 ke atas, tertubuhnya banyak madrasah-madrasah. Madrasah Al-Iqbal, Madrasah Ihya Asy-Syarif, Madrasah Al-Masyhur di Pulau Pinang. Madrasah Ihya Asy-Syarif Gunung Semanggul yang menjadi pencetus kepada kebangkitan nasionalisme Melayu itu adalah hasil daripada kelompok kaum muda ini yang dituduh sebagai Wahabi. Sedangkan mereka bukan Wahabi. Tetapi mereka ini adalah anak zaman yang bangkit untuk menentang penjajahan British. Secara sistematik menubuhkan madrasah-madrasah, mempelajari ilmu-ilmu yang dilabelkan sebagai sekular. Di pondok-pondok diajarkan semuanya mata pelajaran agama, bagus. Tetapi di madrasah diajarkan semua mata pelajaran agama ditambah dengan mata pelajaran sejarah, geografi, matematik dan juga town planning, perancangan bandar pun diajar di madrasah. Untuk apa? Untuk memberikan kefahaman kepada umat Islam bahawa ilmu Allah ini luas. Bukan semata-mata ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu ini kita perlu pelajari untuk bersaing dengan Britain, untuk kita menentang British dan untuk mengatakan bahawa sebab British pernah cakap orang Melayu tak boleh nak buat jarum pun. Tak boleh nak buat jarum dan mereka ini hanya layak untuk kekal sebagai petani yang lebih baik, nelayan yang lebih baik dan tukang yang lebih baik.
So inilah menyebabkan Syed Syekh Al-Hadi, Syekh Tahir Jalaluddin, Abbas Taha ini semua menggerakkan perubahan-perubahan ini. Hanya dengan pendidikan kita boleh menggerakkan masyarakat, tetapi mereka secara konsisten dilabel sebagai Wahabi. Kerana apa? Mereka menentang status quo golongan ulama-ulama tradisional yang ada pada waktu itu dengan Britain pula, British waktu itu merasakan bahawa mereka terancam dengan kebangkitan golongan kaum muda ini. Ya, itulah sebabnya berlakunya perkembangan ini. Wahabism yang memang pernah dengar, umat Islam biasa dengar apabila pergi ke Mekah dan bawa balik bahawa kita kena berhati-hati dengan Wahabi. Ya, bawa ke sini, sampai ke sini British propaganda pula bahawa Wahabi dah mula wujud. Inilah kelompok Wahabi, majalah Wahabi yang anda perlu berhati-hati untuk menerimanya. Berkembang. Akhirnya, 1920-an, terma itu kemudiannya dia agak tenang kan. Kalau kita nak tuduh Wahabi, banyaklah lagi kita nak tuduh Wahabi, nak labelkan Wahabi sepanjang sejarah kita, orang besar-besar. Dr. Burhanuddin Helmi tadi yang menjadi YDP, yang di-Pertua PAS adalah golongan Wahabi, yang dituduh sebagai golongan Wahabi. Za'ba Zainal Abidin Ahmad itu juga dituduh sebagai Wahabi. Ramailah yang kemudiannya pada tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun 1980, tahun 1990, dalam sejarah kita, Tuan Guru Nik Aziz dituduh pernah digelar sebagai Wahabi. Kerana apa? Kerana datang dengan idea-idea baru, ya, yang bertentangan dengan idea-idea yang established, idea-idea established. Saya tak nak sentuhlah apa-apa pertentangan berkaitan dengan amalan-amalan masyarakat, sebab itu bukan bidang saya sedah. Tapi saya hanya menceritakan dari sudut sejarah berlakunya pertentangan itu di sepanjang zaman, sehingga pada hari ini masih gelaran Wahabi itu menjadi mainan mulut-mulut yang sebenarnya tidak pernah pun tahu apa itu Wahabi. Siapa itu Syekh Muhammad Abdul Wahab? Apakah yang Syekh Muhammad Abdul Wahab buat di Arab Saudi? Dan bagaimana gelaran Wahabi itu berkembang ke India, ke Sumatera, ke Tanah Melayu? Dibawa oleh siapa? Oleh peranan British tadi itu. Dari Arab Saudi yang merasa terancam dengan kebangkitan kelompok-kelompok ini yang saya sebutkan tadi, faktor-faktor, kerana pentingnya Arab Saudi sebagai laluan perdagangan untuk sampai ke India. Dan juga sebagai pusat umat Islam supaya tidak tersebarnya idea-idea pemodenan. Idea-idea pemodenan ke India, ke Tanah Melayu dan juga ke Sumatera. Jadi kita kena faham seluruh konteks sejarah itu sebelum kita mengatakan Wahabi. Syekh Muhammad Abdul Wahab pun tak pernah menumbuhkan gerakan Wahabism. Jadi kalau ada apa-apa perbalahan, percanggahan pendapat, seloknya kita terbukalah untuk berdiskusi. Untuk berdiskusi, mencari jalan titik pertemuan, mencari jalan penyatuan kita sesama umat Islam, bukannya ringan mulut menuduh orang Wahabi ataupun gelaran-gelaran yang sangat teruk, sangat jijik. Yang saya rasa tak perlulah sebut sini. Yalah, kadang-kadang itu membawa sehingga mengutuk kaum, mengutuk warna kulit. Saya pun pernah kena di Facebook, pernah ada yang mengata begitu, hanya kerana kita berbalah pendapat dalam beberapa isu. Saya kira itulah sedikit sebanyak sumbangan ataupun penyampaian saya berkaitan dengan isu Wahabi ini, dari Arab Saudi ke India, ke Sumatera, kemudian ke Tanah Melayu, yang disebabkan ataupun dipengaruhi oleh British colonialism. British colonialism yang mempunyai pengaruh di semua tempat ini. Dan kita masa itu perlukan satu medium penyebaran, dan medium penyebaran ketika itu dikuasai oleh British. Dan British lah mempropagandakan semua ini. Kajian lebih lanjut sebenarnya ini adalah kajian prelimin saya, itu kajian permulaan saya tentang Wahabi, propaganda British ini. Propaganda Wahabism oleh British. Saya sedang ingin melanjutkan kajian ini lebih dalam, tetapi banyak bahan-bahan ini terletak di Arsip Singapura, National Archive, Singapore National Archive. Jadi memerlukan usaha yang lebih. Pada masa yang sama, kalau ada yang tengok live di sini, ada yang nak menaja research grant, research ini supaya boleh dilanjutkan dan keluar dengan satu kajian yang lebih ilmiah, lebih tuntas dalam bentuk buku atau jurnal, sudilah untuk menaja research ini, iaitu propaganda Wahabism dari Arab Saudi sampailah ke Tanah Melayu. So kalau ada apa-apa, sesiapa yang sudi untuk membiayai kajian ini, insya-Allah bolehlah hubungi saya amat berbesar hati.
Saya cadangkan juga saudara-saudara semua kalau boleh, nampak ke? Terbalik ke tak? Okey. Studies on Islam and Society in Southeast Asia. Buku ini dan juga satu lagi buku tulisan Rauf, Nasionalisme Melayu. Ini satu dan keduanya Nasionalisme Melayu. Kenapa saya kata William Rauf ini gambar Syekh Abbas Taha memegang anjing Dalmatian ini. Ya. Di Istana Kelantan. Kenapa saya kata buku ini? Buku ini adalah buku yang ditulis oleh ahli sejarah yang objektif, ditulis bukan di atas sentimen berpihak. Saya kira buku ini antara buku yang baik untuk kita mengenali asas, ya, asas tuduhan-tuduhan Wahhabism kaum muda, kaum tua. William Rauf ini seorang sejarawan yang sangat baik kajiannya dalam sejarah Malaysia ni, sejarah Melayu, sejarah umat Islam di Malaysia ini. Jadi ini adalah buku saya kata for beginners. Sekali lagi saya tunjuk Studies on Islam and Society in Southeast Asia. Okay. For beginners boleh baca buku ini dan mendapatkan bayangan atau pengetahuan yang lebih berkaitan dengan gelaran Wahhabism di Malaya ataupun di Malaysia sampai hari ini. Saya rasa itu saja kot. Okey dah boleh dah. Okey. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada yang menonton lebih kurang sejam ini. Nampaknya macam tak ada soalan apa pun. Okey. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Tajuk yang saya cadangkan belum ada tajuk insyaAllah, tapi saya bercadang untuk buat tajuk minggu depan ialah dunia tanpa Islam. Dunia tanpa Islam dengan merujuk kepada buku yang ditulis oleh Greg Fuller, iaitu A World Without Islam.